Buletin Dedik 26 Julai bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan menjangkakan kebanyakan negeri akan beralih ke fasa 4 iaitu fasa terakhir Pelan Pemulihan Negara PPN seawal Oktober. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika memberi penerangan mengenai PPN pada mesyuarat khas Dewan Rakyat siang tadi berkata, keyakinan itu berdasarkan usaha berterusan kerajaan untuk menggerakkan proses pemulihan dan program imunisasi yang kini berjalan lancar. Jelas Tan Sri Muhyiddin selain memantau secara rapi keadaan di setiap negeri dari semasa ke semasa dan mengambil langkah intervensi mengikut keperluan, kerajaan juga akan tetap melaksanakan penilaian risiko daripada segi kesediaan negeri-negeri untuk beralih ke fasa seterusnya. Saya juga ingin jelaskan, kerajaan sudah memutuskan di sidang khas Majlis Keselamatan Negara bagi negeri yang sudah berada di fasa kedua, ia tidak akan kembali ke fasa pertama. Begitu juga dengan negeri yang beralih ke fasa ketiga, tidak akan berpatah balik ke fasa kedua. Inilah kerana pendekatan PPN menekankan dengan izin exit strategy and no turning back. PPN yang diumum 15 Jun lalu menggariskan 4 fasa peralihan merangkumi perincian SOP untuk setiap fasa. Peralihan fasa bagi sesebuah negeri akan dinilai dan dipertimbangkan berdasarkan 3 indikator nilai ambang iaitu purata bilangan kes harian, kadar penggunaan katil di wad unit rawatan rapi ICU dan peratusan rakyat dewasa yang lengkap divaksinasi. Sejak dilancarkan, 8 negeri telah beralih ke fasa 2 iaitu Perlis, Perak, Pahang, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Mengulas lanjut, beliau berkata sekiranya berlaku semula peningkatan kes di negeri-negeri itu, kerajaan akan memperketatkan kawalan pergerakan berdasarkan lokaliti tanpa perlu membuat perintah kawalan menyeluruh ke atas negeri atau wilayah seperti mana yang dilaksanakan kini. Ringkasnya, PPN adalah sebuah pelan pemulihan yang menumpukan pada strategi untuk keluar dari ancaman COVID-19 secara selamat dan sistematik. Fasa-fasa yang digariskan adalah tertumpu kepada usaha untuk meringankan beban ke atas kapasiti sistem kesihatan awam, membuka semula sektor ekonomi dan membenarkan aktiviti sosial dalam tempoh masa 6 bulan sehingga akhir tahun ini. PPN tidaklah statik tetapi dinamik, komprehensif dan boleh ditambah baik mengikut keperluan dan situasi semasa. Tambah beliau, pelan pemulihan seperti ini turut dilaksanakan oleh banyak negara, antaranya United Kingdom, Australia dan Singapura. Sementara itu, jumlah pemberian vaksin COVID-19 di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK sejak dimulakan 24 Februari lepas hingga semalam mencecah 17.3 juta dos suntikan di seluruh negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, setakat 11.59 malam semalam, jumlah keseluruhan populasi yang telah melengkapkan kedua-dua dos vaksin adalah 5.5 juta atau 16.9%. 36.1% atau hampir 11.8 juta lagi telah mendapat suntikan dos pertama vaksin. Bagi vaksinasi harian, 399,135 dos diberikan semalam. Ia merangkumi 281,481 suntikan pertama, manakala selebihnya penerima dos kedua. Selangor merekodkan pemberian vaksinasi paling banyak dengan 73,000 bagi dos pertama dan 27,000 dos kedua. Kerajaan mengumumkan bahawa proklamasi darurat tidak akan diteruskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, kerajaan memutuskan tidak akan menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan proklamasi darurat baharu apabila tamat pada 1 Ogos nanti. Kerajaan telah buat keputusan berdasarkan kepada perkara 1503 untuk membatalkan semua ordinan darurat yang telah dibuat semasa proklamasi darurat ini.
Kerajaan sebelum ini mengumumkan pelaksanaan beberapa ordinan sepanjang tempoh proklamasi darurat, antaranya Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu, Ordinan Darurat Kumpulan Wang Amanah Negara Pindaan 2021 dan Ordinan Darurat Kehadiran Wajib Pesalah-Pesalah Pindaan 2021. Selain itu, Ordinan Darurat Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pindaan 2021 dan Ordinan Darurat Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja Pindaan 2021 turut dilaksana dalam usaha membendung penularan COVID-19. Kreatif dan profesional, itulah yang ditampilkan oleh tenaga pengajar Didik TV KPM. Inisiatif ini demi memastikan setiap mata pelajaran yang diajar mudah difahami oleh pelajar. Pelbagai tema dan kelengkapan dibawa setiap kali sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Ada yang membawa peralatan sukan, memakai busana seperti pahlawan Melayu dan lebih menarik, membawa haiwan ke dalam studio. Semua itu demi memastikan pelajar memahami setiap subjek walaupun hanya diajar menerusi kaca televisyen. Sesi bersama Siti Nurhaslinda Mat Saleh, guru agroindustri ternakan poultry, antara yang menarik perhatian. Manakan tidak, guru dari Kolej Vokasional Datuk Lela Mahara Rembau Negeri Sembilan ini membawa ayam ke studio. Tercetusnya untuk membawa ayam hidup ini, kami menganggap peluang yang diberikan oleh Didik TV adalah satu peluang keemasan untuk kami mendedahkan kepada masyarakat mengenai program kami. Sebab sekarang masih lagi ramai yang tidak tahu apakah itu agroindustri ternakan poultry. Pada siaran 19 April lalu, Nurhaslinda membawa seekor ayam betina dewasa dan 5 ekor anak ayam demi memastikan pengajaran lebih berkesan dan kemahiran pelajar berkembang. Sementara guru sejarah dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Seremban, Muhammad Ridwan Abdullah Sani pula tampil mengenakan busana berkaitan topik yang diajar. Saya berpendapat bila kita belajar sejarah, kalau kita tengok dalam bahasa Inggeris, sejarah itu kita sebut sebagai history. Jadi untuk belajar dengan berkesan, perlulah jadikan dia story. Story ni maksud dia bercerita. Jadi apabila kita mengajar dekat dalam kelas, mesti membawa cerita supaya pelajar memahami. Tambah Ridwan, konsep menghafal untuk menjawab peperiksaan tidak lagi relevan kerana pelajar kini diuji dengan kemahiran berfikir. Beliau turut memuat naik setiap konsep yang bakal dibawa di media sosial untuk menarik perhatian pelajar. Sesi PDP Didik TV KPM bukan sahaja bertujuan memberi pemahaman tambahan kepada pelajar yang berhadapan dengan PDPR, malah setiap sesi yang dijalankan berjaya meningkatkan kreativiti guru serta membuktikan tenaga pengajar terlibat amat berkualiti dan profesional dalam menyampaikan pengetahuan kepada golongan sasar. Kembali di Buletin Didik, memilih syair nasihat penghujung Thamarat Al-Muhimmah Irama Batu Belah membawa kejayaan kepada pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Mas untuk muncul johan pertandingan dendangan syair peringkat Negeri Melaka 2021. Ainul Danish Salahuddin memenangi wang tunai RM350 dan sijil penghargaan. Kepada ananda muda bestari, nasihat kebajikan ayanda beri. Ainul Danish menewaskan Farisha Amira Baharudin yang menduduki tempat kedua. Kemudian dinyatakan makna ria. Amal ibadat kerana manusia. Pelajar SMK Ghaffar Baba ini mendendangkan syair makna riak irama dandan setia, memenangi wang tunai RM300 dan sijil. Tempat ketiga milik pelajar SMKA Sharifah Roziah. Ain Batrisha Roslaili mendendangkan syair nasihat penghujung Thamarat Al-Muhimmah Irama Batu Belah. Pertandingan dendangan syair peringkat Negeri Melaka 2021, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Melaka.
Persatuan Taman Tema dan Pusat Hiburan Keluarga Malaysia (MATFA) menyediakan tiket diskaun dan baucer istimewa sempena Hari Kemerdekaan bagi individu yang sudah mendapat vaksin menjelang 31 Ogos ini. Ia melibatkan tiket ke 130 taman tema, 350 pusat hiburan keluarga selain taman permainan seluruh negara bernilai hampir RM640,000. Kempen adalah sebahagian tanda sokongan persatuan terhadap saranan kerajaan yang memberi kelonggaran sekatan perjalanan dan sosial kepada individu yang sudah lengkap vaksin. Dalam pada itu, MATFA juga meminta kerajaan memberi kebenaran kepada sektor pelancongan seperti taman tema, pusat permainan, spa, pawagam dan pusat hiburan keluarga untuk beroperasi pada fasa kedua PPN. Kit ujian ini mengandungi panduan pengguna, rak buffer ekstrak, swab pakai buang, tube ekstrak dan kaset ujian. Sebelum ujian dilakukan, jangan makan, merokok, mengunyah atau minum minuman selain air kosong. Lipatkan rak untuk menampung tiub. Letakkan tiub pada rak. Titiskan 6 titisan ekstrak buffer. Buka swab pakai buang dari bungkusan. Sapu 5 kali menggunakan hujung fabrik pada dalam mulut, pipi kiri, pipi kanan dan lelangit. Masukkan swab ke dalam tiub yang mengandungi buffer. Masukkan hujung fabrik dan swab ke dalam lubang hidung yang pertama, iaitu 2 cm ke dalam hidung. Ulang langkah yang sama untuk lubang hidung yang seterusnya. Letakkan swab kedua ke dalam tiub yang sama. Rendam swab tersebut dalam buffer dan kacau dengan kuat selama 10 kali. Picit kedua-dua swab untuk kumpul sebanyak yang mungkin larutan di dalam tiub. Buang swab terpakai ke dalam beg sampah yang dibekalkan dan tutup zip dengan kemas. Tutup tiub dengan penutup penitis dan campur larutan sampel. Koyak secara perlahan dari bungkusan dan keluarkan kaset ujian. Tambahkan 2 titis larutan sampel ke perigi sampel. Pastikan tiada gelembung udara. Sampel akan mula menyerap ke arah atas membran. Baca hasil ujian dalam masa 10 hingga 15 minit. Bahulu atau baulu antara kuih tradisional yang kerap dinikmati ketika raya dan seperti kebanyakan kuih tradisional, bahulu juga tahan lama. Ikuti laporan ini tentang cara membuat kuih bahulu. Telur antara bahan asas membuat bahulu. Selepas dikumpulkan, telur perlu dikacau atau digodak sehingga kembang. Seiring perkembangan teknologi, cara mengacau telur kini dilakukan menggunakan peralatan elektrik. Ia lebih mudah dan menjimatkan masa berbanding mengadun menggunakan tangan. Selepas itu, masukkan gula dan kacau sekali lagi. Ini diikuti proses memasukkan tepung sehingga mencapai tahap kelikatan yang dikehendaki atau jumlah adunan yang hendak dibakar. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, tepung perlulah berada dalam keadaan kering. Cara membakar kuih bahulu juga sudah mengalami banyak perubahan. Siap meletakkan adunan di dalam acuan, masukkan terus ke dalam ketuha elektrik. Berbeza dengan cara tradisional, bahulu dibakar dengan arang dan sabut kelapa. Kalau kita menggunakan cara kampung, dia menggunakan api, bukan api, dia menggunakan api sabut ataupun menggunakan kayu yang dijadikan sebagai arang. Tapi mustahil untuk kita meniaga tempat gini, kita nak gunakan secara lama. Jadi kita terpaksa menggunakan cara moden, menggunakan oven, tapi kita mengekalkan dia punya ciri-ciri pembuatan. Dekat situ mungkin tak sama 100% dengan cara asal, cara original yang dibuat di kampung. Tapi mungkin kita dapat kekalkan 50 ke 60% dia punya rasa dan kualiti barang tu. Untuk membangkitkan selera,
Bahulu dibuat dalam pelbagai saiz dan bentuk. Malah ada juga yang meletakkan pelbagai perisa tambahan seperti pandan, coklat, nenas atau durian. Dan bahulu ni saya rasa ada satu yang antik. Saya rasa semua orang suka bahulu ni. Bukan dia satu makanan tradisional, kuih tradisional Melayu, tetapi dia diminati oleh orang Cina, orang India. Dan semenjak saya berada di sini, saya menjalankan perniagaan di sini, orang-orang daripada luar negara yang datang melawat kawasan sini pun ada yang beli. Jadi saya rasa bangga dapat memperkenalkan bahulu ini pada orang yang bukan bangsa Malaysia. Masih di Buletin Didik, perkembangan Sukan Olimpik Tokyo 2020. Beregu campuran badminton negara Chan Peng Sun Goh Liu Ying tumpas kepada pasangan dari China Wang Yiliu, Huang Dongping dengan straight set dalam saingan peringkat kumpulan di petang tadi. Set pertama, Liu Ying bekas murid Sekolah Sukan Malaysia dan Peng Sun tewas 13-21. Manakala pada set kedua, pasangan ini bangkit memberi tentangan namun tumpas dengan perlawanan berkesudahan 19-21. Terdahulu mereka tewas dalam dua perlawanan peringkat kumpulan kepada beregu Hong Kong dan Jerman sekaligus menutup peluang mara ke pusingan kalah mati. Sementara itu, atlet Jepun Momiji Nishia, 13 tahun, muncul atlet wanita termuda menang pingat emas acara papan selaju yang julung kali diadakan di Sukan Olimpik. Nishia menewaskan Raisa Leal dari Brazil, juga 13 tahun, dan rakan senegara Funa Nakayama, 16 tahun dalam kategori street wanita. Dia berjaya mengutip 19.26 mata dalam saingan breaststroke sekaligus memberi kemenangan mudah kepada tuan rumah. Terdahulu, Yuto Horigome turut melakar sejarah sebagai pemenang emas pertama bagi acara papan selaju kategori lelaki. Dua perlawanan Liga Super berlangsung semalam membabitkan dua pasukan gergasi Johor Darul Takzim JDT dan Seri Pahang FC. JDT terpaksa bekerja keras sebelum melakar kemenangan 3-1 ke atas UiTM FC, sementara Seri Pahang FC berkongsi satu sama selepas terikat 1-1 menentang Melaka United. Beraksi di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri, JDT tidak diberi laluan mudah ketika turun menentang UiTM FC. Sekalipun menguasai permainan, JDT dikejutkan dengan jaringan pembukaan pelawat minit ke-43 menerusi pemain import Vinicius Silva. Tersentak, mereka bangkit untuk kemas aksi di babak kedua dan hasilnya Gonzalo Cabrera berjaya menyamakan kedudukan. Perubahan taktikal yang dilakukan Benjamin Mora selepas itu nyata membuahkan hasil apabila pemain gantian Safawi Rashid berjaya mencetak gol kedua minit ke-72 disusuli jaringan Bertson da Silva 3 minit sebelum tamat masa permainan. Tamat 3-1 memihak JDT menyaksikan mereka kekal di tangga teratas Liga dengan 33 mata, berkelebihan 3 mata berbanding Terengganu FC di tangga kedua. Selepas tahun ditutup, Gunung Fuji di Jepun kembali dibuka kepada pendaki. Paparan matahari terbit di tempat yang dianggap suci itu mengakhiri Buletin Didik. Saya Kaedah Hazwan Muhammad Asri. Salam hormat dan Assalamualaikum.